Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar tajuk kesan kadar faedah sebagai alat dasar kewangan dalam ekonomi. Di mana tajuk ini merupakan lanjutan kepada tajuk alat dasar kewangan. Terlebih dahulu kita tengok dua jenis kadar faedah, iaitu kadar faedah tetap dan juga kadar faedah terapung. Kadar faedah tetap bermaksud kadar faedah itu tidak berubah sepanjang tempoh pinjaman. Maksudnya di sini peminjam tahu dengan tepat berapakah jumlah ansuran bulanan yang perlu dibayar. Jadi, kadar faedah jenis ini sesuai untuk peminjam yang tidak mahu dipengaruhi oleh perubahan kadar faedah dalam pasaran. Kadar faedah yang kedua ialah kadar faedah terapung. Jadi, kadar faedah ini berubah mengikut turun naik kadar rujukan sepanjang tempoh pinjaman. Kadar rujukan ini adalah dikawal oleh Bank Pusat. Dan perubahan dalam kadar faedah akan menyebabkan berlakunya perubahan dalam bayaran ansuran bulanan dan juga tempoh bayar balik pinjaman. Sekarang kita lihat lebih terperinci kesan perubahan kadar faedah. Kesan perubahan kadar faedah ini boleh dilihat daripada tiga sudut, iaitu kepada pengguna, kepada firma dan juga kepada kestabilan ekonomi. Kesan kadar faedah terhadap pengguna akan mempengaruhi kuasa beli dan corak perbelanjaan pengguna, di mana pengguna membeli aset bukan semasa dengan bayaran secara kredit, iaitu secara hutang. Manakala kesan perubahan kadar faedah terhadap firma pula akan mempengaruhi modal kewangan firma. Pinjaman bank merupakan sumber utama firma untuk mendapatkan modal tambahan bagi mengembangkan operasi perniagaan firma. Contohnya seperti membeli aset, membeli mesin dan juga membina tapak pengeluaran yang baru. Kesan kadar perubahan kadar faedah kepada kestabilan ekonomi. Kesan ini akan memberikan impak kepada pengguna dan juga firma, dan dalam masa yang sama memberikan kesan kepada ekonomi. Marilah kita lihat secara terperinci kesan perubahan kadar faedah terhadap pengguna. Apabila kadar faedah dinaikkan, ini akan menyebabkan kos pinjaman meningkat. Keadaan ini telah menyebabkan pengguna akan kurang membuat pinjaman dan pengguna akan mengelakkan pembayaran secara kredit, iaitu secara hutang. Sebaliknya, pengguna akan menyediakan lebih banyak wang tunai semasa berbelanja. Ini akan menghadkan perbelanjaan yang dibuat. Seterusnya menyebabkan perbelanjaan pengguna turun dan perbelanjaan barang dan perkhidmatan secara keseluruhannya dalam pasaran juga akan turun. Apabila kadar faedah diturunkan pula, ini akan menyebabkan kos pinjaman semakin turun.
pengguna akan meningkatkan jumlah pinjaman dan pengguna akan membeli barang dengan kaedah pembayaran secara kredit, iaitu secara hutang. Keadaan ini menyebabkan perbelanjaan pengguna tadi akan meningkat dan perbelanjaan agregat juga akan meningkat. Seterusnya, kita lihat apa yang berlaku kepada firma apabila kadar faedah dinaikkan dan diturunkan. Apabila kadar faedah dinaikkan, kos pinjaman akan meningkat. Keadaan ini menyebabkan firma akan kurang membuat pinjaman. Dan seterusnya, modal kewangan firma akan berkurang dan menyebabkan firma mungkin akan berhadapan dengan masalah kecairan tunai. Seterusnya, keadaan ini akan menghadkan pelaburan yang dibuat oleh firma kerana lebihan wang telah digunakan untuk membiayai kos pengeluaran. Seterusnya, memberi kesan kepada pengurangan dalam pelaburan secara keseluruhannya. Dan akhirnya menyebabkan daya saing firma akan turun kerana firma tidak mempunyai modal yang cukup untuk meningkatkan produktiviti dan mengembangkan operasinya. Apabila kadar faedah diturunkan pula, ini akan menyebabkan kos pinjaman semakin turun. Firma akan lebih banyak membuat pinjaman. Seterusnya, keadaan ini menyebabkan modal kewangan firma bertambah dan firma akan dapat membuat lebih banyak aktiviti pelaburan. Ini kerana firma mempunyai lebihan wang yang boleh digunakan untuk membiayai kos pengeluaran. Keadaan ini menyebabkan pelaburan dalam pasaran akan bertambah dan menyebabkan daya saing firma akan meningkat kerana firma mempunyai modal yang lebih banyak untuk mengembangkan operasinya dan juga menambah barang modal. Seterusnya, kesan perubahan kadar faedah kepada kestabilan ekonomi. Apabila kadar faedah dinaikkan, di mana kadar faedah ini dinaikkan semasa berlakunya keadaan inflasi, ia akan menyebabkan perbelanjaan pengguna secara keseluruhannya akan turun. Apabila pengguna kurang berbelanja, maka pelaburan firma juga akan berkurang dan menyebabkan firma akan mengurangkan pengeluarannya. Jadi, seterusnya, firma tidak mempunyai modal untuk mengembangkan operasi dan juga untuk meningkatkan penawaran barang. Masalah inflasi dalam ekonomi akan semakin pulih kerana bekalan wang dalam ekonomi telah dikurangkan. Manakala firma pula tadi, ada firma yang terpaksa menutup operasi kerana tidak dapat lagi menampung kos operasi pengeluaran yang semakin meningkat. Tindakan ini telah menyebabkan firma terpaksa mengurangkan pekerja
dan membuang pekerja dan menyebabkan kadar pengangguran dalam ekonomi semakin meningkat dan pertumbuhan ekonomi kita akan perlahan. Apabila kadar faedah diturunkan pula, iaitu semasa keadaan ekonomi melesek, ia akan menyebabkan perbelanjaan pengguna secara keseluruhannya akan meningkat dan pelaburan firma juga akan meningkat. Kesannya, penawaran barang dan perkhidmatan secara keseluruhan dalam ekonomi akan bertambah. Keadaan ini telah menyebabkan firma akan menambah pengeluaran barang dan perkhidmatannya dengan lebih banyak. Jadi dengan ini masalah ekonomi melesek dan masalah pengangguran akan semakin pulih kerana bekalan wang dalam ekonomi telah bertambah. Sekiranya kadar faedah masih lagi diturunkan, perbelanjaan agregat pengguna dan pelaburan firma akan terus meningkat lagi. Dan pengeluaran yang berkurang ini, pengeluaran yang bertambah ini akan menyebabkan firma akan mengeluarkan lebih banyak barang untuk memenuhi permintaan masyarakat yang semakin tinggi. Jadi dengan ini firma akan memerlukan pekerja yang lebih ramai. Maka peluang pekerjaan akan meningkat dan pengangguran akan berkurang. Dan keadaan ekonomi kita akan kembali stabil. Jadi, itu sahaja tajuk kesan perubahan kadar faedah kepada kestabilan ekonomi. Jangan lupa buat latihan dan ulang kaji dan baca berulang-ulang kali supaya anda lebih senang ingat. Dan kita tengok kenapa agaknya penting kita membuat bacaan secara berulang. Yang pertama, kita perlu membaca secara berulang supaya kita dapat mengingat sesuatu fakta dengan lebih berkesan. Kedua, supaya kita dapat memahami isi penting secara lebih mendalam. Dan yang ketiga adalah untuk mengelakkan kita tertinggal semasa membaca fakta yang penting. Jadi selamat belajar dan selamat mengulang kaji. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang loceng supaya anda tidak ketinggalan dengan video